Kita umat Islam mesti yakin keamanan di atas muka bumi Allah merupakan hak daripada Allah secara mutlak. Walau bagaimana hebat kuasa yang dimiliki oleh manusia, sekiranya Allah tidak izinkan negara tersebut menjadi aman, maka negara tersebut akan hancur. Semuanya melalui kehendak daripada Allah. Ini mesti difahami oleh umat Islam. Mengapa negara kita Malaysia, sejak kita mencapai kemerdekaan lebih daripada 50 tahun, mengapa kita tidak pernah menikmati keamanan yang sungguh-sungguh? Mengapa bumi kita tidak jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur? Mengapa jenayah sentiasa bertambah? Mengapa sistem pendidikan yang ada di dalam negara kita terlalu dahsyat? Sebabnya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tidak ada keberkatan daripada langit dan bumi yang dianugerah oleh Allah. Sehingga berlaku di dalam negara kita banyak benda-benda yang menyayatkan hati. Anak-anak kita yang belajar di universiti, yang sepatutnya semakin tinggi dia belajar, semakin takut pada Allah, tetapi sekarang ini belajar di universiti yang dibuat kajian baru-baru ini oleh seorang pelajar di peringkat PhD. Satu kajian dibuat di universiti yang ada di dalam negara kita ini, selain daripada fakulti pengajian Islam. Lebih daripada 80% yang tak sembahyang. Fakulti selain daripada fakulti pengajian Islam tak menunaikan sembahyang, lebih daripada 80%. Sepatutnya perkara ini berlaku di kalangan golongan yang tidak mempunyai pendidikan. Tetapi yang berlaku adalah sebalik. Belajar tinggi-tinggi, tiba-tiba tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sistem pendidikan negara kita gagal. Pelacuran sudah merebak masuk ke dalam institusi pengajian tinggi yang membimbangkan masyarakat. Siang hari dia belajar, malam dia cari duit. Melacur. Mereka ini beragama Islam. Saya tidak nafikan kegiatan ini berlaku juga di kalangan non-Muslim. Walaupun non-Muslim ataupun Islam, soalnya belajar di peringkat tinggi, mereka gagal. Sepatutnya apabila mereka belajar di peringkat universiti, tidak berlaku lagi keruntuhan moral. Tetapi belajar di peringkat universiti, moral mereka kadang-kadang lebih dahsyat daripada orang lain. Dan sudah ada lepasan-lepasan universiti yang buat perdagangan manusia. Yang sentiasa keluar di dada-dada akhbar yang menggerunkan kita. Sudah ada orang yang tidak bertanggungjawab. Berjalan dia cari wanita-wanita yang mengandung luar nikah. Ditawarkan, kalau nak beranak, dia akan bayar semua. Kos persalinan. Di hospital swasta. Semua dibayar. Anak serah pada dia. Ini sudah berlaku. Kemudian anak ini akan dijual kepada siapa saja yang tidak ada anak. Yang tidak dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Wallahu alam, kita tak tahu di masa hadapan beberapa tahun
akan datang. Kita bimbang. Takut-takut perdagangan manusia ini semakin hari semakin parah. Mengapa perkara ini berlaku? Bukan berlaku di kampung, tetapi berlaku di kalangan profesional. Orang yang mendapat pendidikan tinggi, tetapi mereka tidak ada moral. Ini yang kita bincangkan. Walaupun negara kita merdeka lebih daripada 50 tahun. Kita buat percubaan, kita ambil perundangan daripada barat. Perundangan law rate. Kita amalkan di dalam negara kita lebih daripada 50 tahun. Jawapan yang terjawab di tengah-tengah masyarakat bahawa perundangan ini adalah perundangan yang gagal. Mengapa dia gagal? Tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah tak tolong? Kerana Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu dusta kepada ayat Allah, kalau kamu menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menarik segala keamanan di atas muka bumi. Hasil daripada kegiatan yang kamu lakukan. Sekarang ini keamanan telah ditarik oleh Allah. Akhlak manusia telah ditarik oleh Allah. Keamanan di dalam negara ditarik oleh Allah. Sehingga kita rasa bimbang. Di mana kita duduk, kita akan terasa bimbang. Inilah dia hakikat yang berlaku di dalam negara kita. Yang mesti kita kena ingat. Bahawa pertalian kita dengan Allah Subhanahu wa taala tak boleh putus. Walau bagaimana bijaknya akal manusia, manusia tidak boleh mentadbir manusia. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu mentadbir manusia. Dan Allah telah menunjukkan bagaimana sifat Allah yang tidak ada tandingan dengan makhluk. Allah mampu membalikkan bumi Madinah Al-Munawwarah daripada bumi yang penuh dengan bencana kepada bumi yang penuh dengan keamanan. Walaupun di tahun yang pertama. Walaupun dalam keadaan Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki mahkamah. Tidak ada perlembagaan lagi. Ayat Allah Subhanahu wa taala belum lagi diturunkan yang menyentuhkan syariat-syariat yang banyak. Tetapi keamanan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam masa 1 tahun. Kita merdeka lebih 50 tahun kalau nak banding dengan 1 tahun Rasulullah. Mengapa kita tidak aman? Mustahil Allah akan kurniakan kepada negara yang tidak beramal dengan syariatnya, tiba-tiba negara tersebut menjadi aman. Mana-mana negara yang tidak melaksanakan syariat Allah, tiba-tiba menjadi aman. Dia akan bercanggah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau negara yang tidak melaksanakan syariat Allah, tiba-tiba dia jadi aman, wal-iyazubillah, bermakna Allah berbohong banyak di dalam Al-Quran. Allah, wal-iyazubillah, selamat daripada perbohongan. Allah tidak mungkin berbohong dengan manusia. Sebab Allah telah berjanji, sesiapa yang tidak melaksanakan syariat Allah, maka keamanan tidak akan berlaku di atas muka bumi Allah. Begitu juga sebaliknya. Sekiranya mana-mana negara yang ada